ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta dan masih membiarkan kita hidup pada hari ini dengan nikmat sihat. Mudah-mudahan nikmat ini kita perguna untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnahnya, mudah-mudahan kita terpilih sebagai umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi surau, ahli tuan kuasa, imam, bilal dan seluruh jamaah muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama untuk meneruskan pengajian kita. Pada malam ini masih lagi membaca kitab Nasihat Agama, Wasiat Iman. Dan terakhir kita bincang pada muka surat berapa? 102. Ya. 101 dah. Berarti masih membincangkan mengenai bab ilmu, ya, tentang kelebihan ilmu. Dan menyebutkan perbandingan antara mathalul jahil al-muqassiri wal alimi alladhi la ya'malu bi'ilmih, mengenai tentang orang jahil yang cuai akan amal, lagi pula orang alim yang tidak beramal. Bandingan orang jahil lagi cuai dan orang alim yang tidak beramal. Orang jahil mungkin dia punya alasan, kenapa kamu tak buat? Nah, saya tak tahu. Maka kecuaiannya itu pun membawa pada ini kan lagi wal alimil ladzi la ya'malu bi'ilmi. Sedangkan orang yang alim pula iaitu orang yang faham, orang yang tahu. Dia dah sedar dah bahawa itu adalah satu kewajipan yang perlu ditinggalkan, yang perlu dibuat. Semua dah dalam benak dia. Sebab dia dah faham, dia dah tahu, dah belajar dah semua. Tapi la ya'mal bi'ilmih, dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka seumpama itu, kita pernah sebut ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pokok yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan oleh seseorang seolah-olah ia seperti pokok yang tidak memiliki buah, yang tidak dapat dinikmati oleh orang ramai. Maka kita sebut sambungan dia 112, kita baca dulu. Perbandingan wa mathalul alimil ladzi lam ya'mal bi'ilmihi kamathali man nadhara fi kitabi sayyidihi wa 'alima ma fihi falam yamtathil li syai'in min awamirihi wa lam yajtanib syai'an min nawahihi allati nassa 'alaiha fi kitabih. Wa mathalul alim, dan demikian juga perumpamaan perbandingan orang yang alim yang tidak mahu beramal, iaitu seumpama seorang hamba yang melihat isi surat tuannya dan mengetahui isi kandungannya. Dia baca, dia faham isi apa yang dimahukan dalam surat tersebut. Namun malangnya dia enggan untuk mematuhi segala suruhan yang terkandung di dalamnya dan tidak menghindari segala bentuk alaiha fi kitabih yang dilarang di dalam kitab tersebut, di dalam surat isi yang ada pada peringatan tersebut. Dia tahu. Maka orang yang alim, kesakitan, kepedihan yang bakal ditimpakan ke atasnya jauh lebih dahsyat
Macam saya bercakap, saya tak buat, saya lebih gandaannya kesakitan yang bakal diterima. Kabura maqtan 'indallah, kan? Kita selalu mendengar kalimah itu. Kita cakap tapi kita tak buat, siap. Orang yang tak tahu, dia punya alasan dia. Saya tak tahulah, saya belum belajar lah, saya tu, alasan dia. Yang kita ni yang faham, tapi kita tidak mahu untuk buat perkara itu, maka ini satu perkara yang dikhawatirkan. Tambah-tambah lagi situasi kita yang hari ini memang membuatkan kita kadang-kadang terlepas pandang ataupun mengambil sikap lewa kepada akhirat. Disebabkan karena kesibukan dunia yang perlu kita kejar, karena ketertinggalan beberapa bulan yang lalu. Mungkin 3 bulan yang lepas kita tak ada kerja, duit tak masuk, perniagaan merosot. Mungkin ini menjadi alasan membuatkan kita lebih cenderung mengejar ketertinggalan dunia, sehingga membuatkan alasan itu memberikan alasan itu supaya akhiratnya nanti dululah. Alah, pergi masjid pun payah, ada SOP yang perlu ada sahaja alasan-alasan yang cuba disampaikan untuk memenangkan bahawa dia lebih punya usaha pada dunianya. Hari ini alasan itu mungkin boleh dibuat. Saya 3 bulan tak ada kerja, ataupun akaun saya dah menipis lah, saya sekarang ni fokus dulu untuk betulkan ekonomi saya dulu. Sehingga ketika ada ajakan untuk buat kebaikan ditepis ataupun ditangguhkan. Kita pernah bincang tentang tulul amal, ataupun panjang angan-angan. Kita sebut dulu panjang angan-angan. Sikapnya nanti dululah, padahal dia tahu, padahal dia faham, tapi alasan dia nanti dululah, nanti saya buatlah. Kalau alasannya sebab dunia yang menghambatnya untuk ia melakukan perkara-perkara kebaikan. Bukan dia tak tahu, dia tahu semua hukum hakam, sebab dia dah baca dah. Kalau kita kata kitab ni, dia dah hafaz dah, dia dah faham dah kitab ni, dia dah faham dah semua. Tapi kadang-kadang kerana satu penyakit ataupun satu keadaan yang membuatkan dia mengambil sikap lewa kepada akhiratnya, maka ini perlu kita ambil perhatian pada masa sekarang, tuan-tuan. Sebab buat amal, dia taklah perlu sampai kesungguhan yang mengorbankan jiwa raga, masa yang lebih daripada biasa, tak. Perkara amal, perkara akhirat, Allah beri satu kemudahan dan keringanan. Tapi untungnya kita, sebab baiknya Rahman Rahimnya Allah ini, sikit pun kita buat, bagi Allah punyalah satu pandangan istimewa. Allah teruja dan Allah gembira dengan amalan, walaupun ianya sekecil darah sekalipun. Bahkan setiap pemberian kita dah hafal dah ayatnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Seumpama itu Allah nak beri kegembiraan kepada seorang yang kalau pasal akhirat dia tak boleh buat melampau banyak. Satu pun kamu buat, aku boleh bagi satu dari satu tu lahir 7. Setiap 7 itu pula satunya jadi 100. Bagaimana kegembiraan dan kegairahan Allah ini membalas perkara akhirat yang kita buat. Walau satu di pandangan manusia, Allah RM1, apa barang, tapi bagi Allah itu berharga. Tapi bila pasal dunia kita mampu, kadang-kadang lebih masa kita sekarang ni perlukan. Kalau perniagaan tak boleh dah sekarang buka 8 jam sahaja. Kita kena buka 10 jam, 12 jam, nak tertinggal. Kita tak merungut. Kita tidak merungut sedikit pun, sebab kita tahu kita perlu mengambil ketertinggalan yang lepas. Tapi bila cerita tentang akhirat, kata Imam Al-Haddad ini, kalau kamu jumpa orang yang tahu tapi malas buat amal, kamu kena buat contoh yang mana dia buat pada dunianya. Jadi kalau kita nak beri nasihat pada dia, kamu ni duduk depan laptop boleh 24 jam, takkan baca satu muka surat pun tak mampu. 24 jam kau depan laptop, 5 minit tak sampai satu muka surat tu. Contoh. Buat satu contoh yang memang dia buat pada dunianya. Kamu pergi kerja 28-10 jam boleh, dalam kereta kamu boleh, maka buatkan.
Alah, 5 minit je takkan tak mampu. Alah, satu ringgit pun takkan tak mampu. Kamu pergi pasar raya, 100 ringgit dapat, kamu tutup mata je keluar. Bagi 1 ringgit dekat sini takkan tak mampu. Buat satu andaian ataupun contoh mengenai dunia yang dia buat, sehingga dia okey, alah bising lah, nanti saya buat lah. Okeylah, sampai dia menyerah dan tidak ada alasan padanya untuk mengatakan dia punya hujah lagi. Tak ada. Jadi kalau kita nak nasihat orang, dia yang gemar sangat pada dunianya, buat contoh itu. Kamu pada dunia boleh duit 100 ringgit kamu keluarkan untuk beli ini, yang gunanya pun sekejap je kamu boleh. Takkan untuk ini tak boleh. Kamu boleh sediakan masa 24 jam, 10 jam, 12 jam untuk depan laptop. Takkan depan Al-Quran tak boleh menyediakan 5 minit. Sampai dia tidak ada hujah sedikit pun untuk melawan lagi pada mana ajakan kita pada waktu itu. Jadi kalau anak kita sama juga, di depan handphone dia, games dia, sanggup. Kalau boleh sambil makan, sambil nak tidur dekat depan mata dia lagi ni. Maka kita buat contoh, kamu depan ni pun boleh. Takkan sehingga kegairahan ataupun keinginan dia untuk beramal dengan apa yang dia dah tahu akan cenderung lebih mudah. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita perlukan kesungguhan yang lebih daripada biasa. Kalau hari biasa kita mengadu, kita merayu pada Allah biasa-biasa, tapi hari ini kita tak boleh biasa-biasa dah. Kita kena lebih daripada biasa. SOP yang dijalankan untuk dunia dah ada yang membuatnya. Dah ada orang-orang yang berfikir, kalau kamu nak bekerja, kamu kena buat ni. Dah ada. Tapi pasal SOP akhirat kita sendiri yang kena mengelola dan memanagenya, sedangkan orang lain urusan dia masing-masing. Kita ni sendiri, nafsi kita punya keinginan akhirat kita kena atur sendiri. Dengan platform yang dah dimudahkan, masjid dah dibuka, ceramah-ceramah dah diadakan kembali untuk siraman rohani. Memang penting. Setiap ujian ataupun setiap bala ataupun musibah, dalam proses itu perlu adanya secepat yang mungkin siraman penyejuk pada hati-hati orang yang sedang dilanda ujian. Jadi jangan dibiarkan lama-lama. Dan alhamdulillah proses itu dah dibuat. Sepanjang dalam sebulan ni kita dah dibenarkan ada kuliah online, kuliah-kuliah di masjid dan surau dan sebagainya. Memang diperlukan untuk memastikan supaya tidak kering kerontang kita punya hati, tidak terlalu terbawa emosi kesedihan yang melampau-lampau sehingga hanya memikirkan untuk urusan dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kalimah-kalimah lemah lembut yang menyejukkan mata hati kepada orang-orang yang dilanda ujian. Sebab emosi kita agak terganggu ketika ujian-ujian, apalagi yang di luar daripada biasa. Kita tak pernah fikir gaya hidup solat kita dulu belajar daripada kecil sampai sekarang, saf kena rapat-rapat, nanti syaitan masuk. Dengan adanya situasi ini, kita dah dapat situasi yang di luar daripada kebiasaan yang kita rasa. Maka kalau dah Allah beri sesuatu macam ni, masih lagi juga kita sombong, kita angkuh dan bongkak di hadapan Allah, maka nikmat yang mana lagi kita ingin ingkari? Maka cara macam mana lagi Allah ingin jentik kita punya hati supaya patuh dan tunduk ke atasnya dengan benda-benda yang kita dah faham. Kalau kita tanya, apa yang kamu tak tahu? Saya dah tahu dah semua. Ustaz tu cakap benda yang saya dah tahu dah. Kalau saya dah belajar daripada sekolah tadika lagi bab tu. Contoh. Okey, settle masalah tahu tak tahu. Sekarang ni amal ke tak amal, itu yang perlu disentuh daripada pembahasan kita tentang orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Wal alimil ladzi la ya'malu bi ilmi. Orang yang faham, orang yang tahu, orang yang alim
tapi langsung ataupun tidak punya keinginan untuk mengamalkan pengetahuan yang dia ada. Jadi hari ini tuan-tuan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ada satu doa. Doa ini masyhur, ya, yang menyebabkan hari ini kalau kita tanya pada orang yang belum teruja untuk bergairah melakukan amal, kenapa kamu belum mampu? Kenapa kamu tak mampu? Alasan paling banyak adalah karena kesibukan dunia. Sibuk kerja, sibuk berniaga, apalah semua yang berhubung dengan dunia. Padahal ada seorang sahabat. Ini sahabat ni tuan-tuan puan-puan, dia juga dilanda ujian. Macam kita juga, setiap orang ada ujiannya. Bahkan para ulama, mereka bila tidak diuji dalam tahun itu agak tertanya-tanya kepada diri, Allah marah ke, Allah benci ke, tak ada ujian langsung ni. Ulama, orang-orang salih bila tak diuji mereka tertanya-tanya. Kita ni maknanya Allah ingin jentik kita supaya kita lebih hampir lagi dengan dia. Sekuat apapun kita, sehebat apapun daya kekuatan kita, kita terhad. Kudrat kita terhad. Bila sampai dah limit, dah tak boleh dah menembusi kudrat itu, maka siapa dan bagaimana kita perlu tangan-tangan kuasa Allah untuk mengangkat kekuatan had-had tersebut. Yang negara yang kata superah sebagainya kalah dengan ujian yang Allah berikan yang tak nampak dengan kasat mata. Sekali je dihembuskan beribu bahkan puluhan ribu manusia-manusia yang terkena imbas daripada ujian ini. Ini kan lagi kita. Maka tuan-tuan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan masanya untuk kita sombong dan bongkak lagi di hadapan Allah. Bukan masanya untuk kita kata akulah aku. No. Walaupun apa kudrat kita, apapun pangkat kita detik ini, apapun kuasa kita boleh angkat 5 tan ke, 1000 tan ke, kita punya badan sado ke, kita punya rumah 10-50 tingkat naik pun kena pakai lift, itu tidak menjadi ukuran pada hari ini untuk kata kita selamat. Sebab pada hari ini yang kuat nampak lemah di hadapan Allah, yang lemah lagilah lemah. Jadi kalau ada orang yang punya alasan kenapa kamu tak mampu beramal, alasannya kerana dunia, ini satu alasan yang direka untuk menyelamatkan diri semata. Jadi apa yang perlu dibuat? Ini sahabat tadi ini, dia rasa dia punya ujian besar, sangat besar. Sebab dia rasa dia ingin keluar daripada bebanan perbudakan, dia nak merdeka, dia nak keluar daripada suruhan-suruhan yang memenatkan diri dan akalnya. Tapi untuk bebas daripada bebanan itu, menurut dia tak mampu. Sebab kalau zaman dulu, tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak merdeka daripada tuan, kita kena bayar beberapa, sangat banyak lah, yang kalau tidak kaya tak mampu untuk merdekakan diri. Tapi kalau ada orang nak beli, mungkin kita selamat. Tapi pada masa tu tuan dia kata, kalau kamu ingin keluar daripada aku, kamu kena bayar sekian. Mengingat ukuran duit yang perlu dia bayar, tuan-tuan, memang tak mampu. Tak mampu. Jadi bebanan pada dia. Sampai mati pun tak akan terkumpul kalau kan sebanyak itu. Dia pun utarakan pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampaikan berita duka yang dia rasa ni, sebab tuannya zalim, mungkin tuannya tak menyedapkan apa, dia tak selesa berada padanya, tapi terpaksa sebab dia adalah seorang budak ataupun seorang hamba. Maka saat cerita pada Sayyidina Ali apa yang dia rasa, bebanan kehidupan yang sangat menyakitkan. Lalu pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada solusi yang diambil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika orang diuji, ada orang yang minta petua
kita kena beri semampu yang kita mampu agar dia menjadikan penyejuk hati dia. Dalam keadaan kita hari ini, tuan-tuan puan-puan, kita perlu orang-orang yang menyejukkan hati kita. Maka kuliah-kuliah ini perlu diteruskan dan dijalankan dengan cara apapun. SOP yang perlu dijalankan, ikut. Sebab ini adalah salah satu untuk penyejuk dan penenang orang-orang yang sedang dilanda ujian. Maka Sayyidina Ali, begitu dia tengok keadaan sahabat tadi ni, cerita tentang kepayahan hidup dia, seolah-olah menurut dia sangat besar. Tapi ketika itu, perbincangan itu berada di Mina. Para sahabat itu berada di Mina dengan Sayyidina Ali. Maka ditunjuk ataupun disebut Bukit Sabir, sebuah nama bukit yang sepenuh Mina. Dia adalah Bukit Sabir. Maka ditunjuk. Tengok Bukit Sabir. Sabir sebuah bukit di Mina, sangat besar, sangat kukuh, yang kalau kita nak bawa memang tak mampu nak bawa. Dibuat perumpamaan, sekiranya bebanan dunia, hutang dan sebagainya pun sebesar itu, ditunjuk, masih ada peluang untuk Allah berimu kemudahan kalau kau amalkan amalan yang diajar oleh baginda SAW. Bukan dia tak beramal, bukan dia tergolong orang yang faham dan tidak mengamalkan apa yang dia amal. Dia teruskan dengan kehidupan dia, tapi menurut akal kemampuan pada tahap yang sebelum dia mempersoalkan pada Sayyidina Ali, dia rasa dia tak mampu untuk menyelesaikan, disebabkan kudrat dia memang tak, dia rasa tak mampu. Sama macam kita juga hari ini. Jangankan kita nak bayar 3 bulan yang lepas, yang untuk makan sebulan ni pun kita tak tahu lagi, dengan kerja yang mungkin belum ada dan sebagainya. Teruskan kehidupan, usaha dengan gigih, tapi harapan kepada Allah kena menggunung. Jangan pernah terputus, sebab dunia ni Allah yang punya. Genggaman Allah, kun fayakun. Apa yang tak mungkin pada Allah, semua mungkin. Maka sahabat tadi diberi nasihat. Kamu baca ni, disebutlah sebuah doa yang masyhur. Doa ini tuan-tuan mungkin sebahagian hafaz. Kita berharap, ya, kita tak ada punya hujah lagi, alasan kenapa saya tidak mampu beramal, sebab dunia saya yang memerlukan saya untuk ekstra. Okey, tapi sedikit masa takkan tak boleh untuk amal? Boleh. Dalam sedikit itu kita pun harap dalam harapan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang kita ada. Ataupun kita boleh baca doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini satu harapan gantungan yang terlalu besar kepada Allah, yang membuatkan sahabat tadi puas hati dengan amalan yang diajarkan daripada Sayyidina Ali, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Poin dia, tuan-tuan, doa ini kurang lebih macam ni. Rabb, dalam keterpurukan hidup ni, dalam kepayahan ekonomi yang aku alami ini, kurang lebih macam ni, tuan-tuan. Jangan sampai terbesit dalam hati ini, ya, jangan sampai gelap mata ataupun gelap hati untuk mencari jalan pintu rezeki dengan cara yang tidak engkau halal, yang tidak engkau redha. Jangan sampai dalam hati ni kita ni kan katalah duit ni dah tak ada ni, kosong dalam akaun, anak isteri nak makan, tambah lagi pekerjaan kita dah kena buang jauh dah. Gelap mata kalau saat ini dan tidak punya panduan harapan yang tinggi kepada Allah. Ada orang tawar, bang, abang buat sekali je bang, set
Total dunia bang. Rumah abang boleh beli 5 dekat Sungai Buloh, dekat luar bandar Sungai Buloh bang. Boleh kahwin 4 pun boleh bang. Nah, dekat dapat duit ni. Sekali je buat. Ni ajakan ni. Tapi luar daripada qaridat halal. Wah, gelap mata boleh jadi tuan-tuan dalam situasi kondisi macam ni. Tapi kalau keteguhan ni, alah, tak apalah, engkau carilah orang lain, aku biarlah tak makan, kalau halal aku nak, tapi engkau ni ajak aku ni benda haram ni. Allah ghani, Allah aku ni, Tuhan aku ni kaya. Harapan, keteguhan, ajakan benda haram kita tepis. Kita nak dalam situasi apapun kehidupan kita terjepit, tersepit macam mana pun, Rabb, harapan, cara mencari tetap yang halal. Amman siwak, aku dah tak ada dah tempat berharap. Aku penat harap dengan makhluk. Aku nak berharap padamu je Rabb. Sakit mengharap pada makhluk. Macam tu. Kalau pada makhluk ni, janji ya Allah cakap sekejap, nanti entah boleh jadi Z pula. Kona ke sana, kona ke ni. Tapi janjimu pasti Rabb. Tuan-tuan, membuatkan sahabat tadi teruja untuk terus hidup. Izin Allah dibantu dengan tangan-tangan yang di luar daripada kuasa kita. Kita nak benda ni, kita tak mampu, kita tak ada duit ni. Dihantar orang bawa sini. Saya nak makan kerupuk leko tak ada, orang hantar kerupuk leko ke rumah ni ke. Saya nak makan durian king. Durian king tuan-tuan. Nak beli mahal, RM100 sekilo. Contoh. Tiba-tiba ada jemaah bawa ni, Ustaz, durian king. Bukan king lagi, King Kong dia bagi tuan-tuan. Kenapa? Sebab dunia ni Allah punya. Pada Allah separuh sayap nyamuk je dunia ni. Itu Nabi sebut umpama dunia. Kita dah baca hadis yang lepas. Dunia ni separuh sayap nyamuk je pada pandangan Allah, dan ini yang kita perebutkan, yang kita sedang pertaruhkan. Padahal akhirat sepenuh-penuh kenikmatan yang kadang-kadang kita tak nak pandang itu, sebab apa yang kita nampak pada kasat mata itu yang menggairahkan kita. Masya-Allah, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT. Jadi jangan sampai kita dalam posisi, dalam kondisi orang yang tahu tapi tidak beramal. Ini sangat-sangat menakutkan. Orang yang pandai cakap, macam saya cakap, satu bab je saya tak buat. Malaikat ni memang dah besar kecil je tengok saya, tuan-tuan. Kau cakap pandai kan? Pandai, siap kau nanti. Belasah habis. Kenapa? Kerana bercakap galak, pandai. Tapi bila bentuk amal, jauh daripada harapan. Ini kalau macam tu tak nak belajar lah, tak nak datang lah surau. Makin tahu makin payah. Nak amal pun makin banyak. Mujahadah, usaha. Takkanlah semua benda yang kita pelajari tak boleh buat 1-2 pun. Bukan bererti saya dapat belajar 10, 1 terbuat pun dah okey dah. Tapi kalau boleh 10-10-nya lagi bagus. Dicantikkan, hari ni buat ni, besok buat tu, ikut pada kemampuan yang kita ada. Jadi tuan-tuan, itu satu pembahasan ataupun perbincangan kita yang lepas. Tajuknya adalah bandingan antara orang yang jahil lagi cuai dengan orang yang berilmu. Dan yang terakhir tuan-tuan, martabatul ulama'il amilin, darjat para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini ulama ni bukan harus dia berceramah sahaja. Dia ni orang yang tahulah. Tuan-tuan yang mengetahui sesuatu ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan dikategorikan juga ni. Bukan hanya orang yang bersorban, berjanggut, berjubah, tapi orang yang mengamalkan ilmunya ada darjatnya tersendiri. Apa dia? Kita baca. Wa tilkal marbatu hiyallati tali marbatan nubuwah wa jami'u maratibil mu'minina anzalu minha
fa innal ulama al-amilina humul wasitatu baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin wa qad qala Allah ta'ala fi fadli ahli al-ilm syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Disebutkan bahawa darjat para ulama yang mengamalkan ilmunya setingkat di bawah darjat para nabi-nabinya. Masya Allah, Nabi mulia, kedudukan mereka dah terjaga. Kita kalau mahu mengikut apa yang kita dah ada, kita amal pun hampir menyamai kedudukan dan darjat mereka. Seluruh martabat orang mukmin lebih rendah daripadanya. Hal ini demikian kerana para ulama yang mengamalkan ilmu ialah perantaraan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan golongan muslimin. Ini untung. Maka kita kena pastikan dalam kampung kita ada orang yang menyampaikan risalah Nabi ini, supaya orang kampung, orang taman kita sentiasa ada orang yang mengingatkan. Jadi kalau semua orang punya pekerjaan yang berbaur duniawi, bukan salah, tak. Tapi dalam banyak-banyak itu kena ada seorang juga yang memberi satu penyejuk rohani. Yang seorang pakar IT, yang seorang pakar bedah, yang seorang pakar mata, yang seorang pakar gigi, yang seorang ni pakar hati. Kena ada. Jadi saling mengingatkan antara sesama insan. Yang seorang ni pahalanya membantu orang kalau sakit gigi, yang ni sakit mata, semua ada pahalanya tersendiri. Tapi bila seorang itu tidak ada yang mengingatkan pada hati, takut-takut amalan yang sepatutnya untuk dibuat, ia tidak mengambil berat. Pahala dari segi pekerjaan dah ada dah, tapi pahala dari segi amalan yang wajib ataupun yang perlu dibuat tidak punya gairah, kerana orang yang mengingatkan dari segi amal belum cukup ataupun tak ada dalam kampung tu. Tapi syukur kita duduk dekat Selangor memang mencukupi. Kata cukup tu cukup lah, kalau lebih tu memang belum, tapi ada. Cukup sekadar ada, memadai daripada tidak sama sekali. Jadi tuan-tuan puan-puan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla surah Ali Imran ayat 18, yang bermaksud tadi ayat yang kita baca, Allah menyatakan bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untung orang yang punya ilmu, lalu ia sedar dengan apa yang dia pelajari, yang dia dapat, lalu dia amal. Jadi kalau ada orang yang teruja melakukan amal dengan ilmu yang dia ada, maknanya ilmunya itu bermanfaat, ilmunya itu memberikan manfaat ke atasnya. Ada orang yang banyak ilmu tapi makin derhaka kepada Allah, na'udzubillah. Ilmunya bererti kurang ataupun tidak memberi apa-apa manfaat kepada dirinya, justru makin melawan, makin bongkak di hadapan manusia, di hadapan Tuhannya. Maka ilmunya justru menjauhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita semua berharap dengan apa yang kita pelajari. Kuliah dah mula start bila? Awal bulan dah buat dah. Jadi tuan-tuan dah dihidupkan dengan ilmu-ilmu lagi, dengan makanan-makanan roh yang kita perlukan pada waktu ini. Jadi teruskan dihadirkan diri tuan-tuan semampu yang mengikut pada kaedah-kaedah yang telah ditentukan.
Dan masa pun kita dah pendekkan, kita tak buat sampai isyak. Isyak kita dah berhenti. Jadi masa yang singkat inilah yang berharga. Walaupun bab akhirat ni tak ada yang cepat, semua lama. Walaupun masa kita rasa cepat, kalau bab agama dia tak cepat. Kalau ceramah 30 minit, mana boleh rasa 30 minit? Tak adanya. 30 jam hampir rasa macam tu. Tapi kalau tengok TV 30 minit memang tak terasa. Kalau tentang hiburan 30 minit terlalu cepat. Tapi bila beragama, satu muka surat baca Quran pun menganganya dah 5-6 kali. Kadang pun saya macam tu juga, tuan-tuan. Baru belum habis satu muka surat, menganganya dah banyak kali. Kalau kepala orang dah kena sedut dekat-dekat. Itulah hakikat yang kita perlu hadap. Tapi tak apa, Allah suka. Kecil apapun kebaikan yang kita buat, ada nilai di sisi Allah. Jadi teruskan apa yang tuan-tuan buat, pada waktu yang singkat ni, dah kedap-kedip dah jam, Allah pandang. Tuan-tuan menyandar ke angguk-angguk, geleng-geleng, ngantuk-ngantuk pun nilai ada di sisi Allah. Tak apa, terus dan terus. Mudah-mudahan asbab perbuatan kita detik ini Allah pandang dan Allah cinta kita. Allah senaraikan nama kita sebagai mujahid Islam, dan kalaupun diambil kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahaja, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan pada tajuk yang seterusnya, iaitu sambungan darjat para ulama yang mengamalkan ilmunya, muka surat 104, tanda. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan. Demikian, yang benar semua daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa' ma'as-salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah.